Baik, terima kasih Nazri. Assalamualaikum dan salam hormat. Sebanyak 44 buah inap desa di Sarawak melibatkan lebih 650 pengusaha telah berdaftar dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya (MOTEK) bagi tempoh Januari hingga September tahun ini. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, sepanjang tempoh berkenaan lebih RM936,000 pendapatan berjaya dijana oleh usahawan berkenaan. Datuk Seri Nancy berkata jumlah itu adalah hasil kedatangan seramai 7,056 pelancong tempatan dan luar yang berada di dalam negara. Manakala bagi jumlah pemandu pelancong yang berdaftar dengan MOTEK di Sarawak ialah seramai 490 orang dengan 122 daripadanya merupakan kategori alam semula jadi, manakala selebihnya adalah kategori bandar. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Kursus Penganjur Pembangunan Pelancong di daerah Simunjan secara maya. Datuk Seri Nancy memberitahu Simunjan dipilih sebagai destinasi pertama program pembangunan pelancongan komuniti kawasan Parlimen Batang Sadong. Ini kerana Simunjan mempunyai pelbagai produk pelancongan yang berpotensi dibangunkan seperti Gunung Ngeli. Sementara itu, dalam majlis penyerahan cek projek Mesra Rakyat PMR, projek kecil luar bandar MRP dan projek penambahbaikan rumah miskin Sarawak PPMRS, Datuk Seri Nancy berkata Pusat Khidmat Parlimen Batang Sadong telah mengenal pasti sekurang-kurangnya 19 projek baru untuk baik pulih dan penyelenggaraan kecil setakat ini. Sehubungan itu, sebarang permohonan untuk projek baru masih boleh dimajukan ke Pusat Khidmat Parlimen itu untuk dipertimbangkan. Pada majlis itu, sejumlah RM259,000 disalurkan kepada 25 penerima untuk pelaksanaan projek MRP. Manakala untuk projek PPMRS, seramai 3 individu menerima bantuan baik pulih rumah melibatkan peruntukan RM44,850 dan RM67,000 disalurkan kepada 6 penerima PMR. Tiada satu kaum yang majoriti boleh memerintah secara sendiri. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, majoriti hanya dapat diperoleh daripada toleransi semua kaum di negeri ini. Seterusnya dapat membentuk kerajaan yang stabil untuk memerintah. Menurut Dato' Amar Awang Tengah, di bawah pentadbiran kerajaan negeri, kepentingan perpaduan tetap diutamakan. Dan kerajaan negeri di bawah GPS, dia tidak akan memisahkan mana-mana kaum. Kepentingan masyarakat, sama ada kita kaum yang majoriti ataupun yang minoriti, segala kepentingan mereka itu akan tetap kita pertahankan, akan tetap kita perjuangkan. Tambahnya lagi, penubuhan unit hal ehwal agama lain bukti kesungguhan kerajaan negeri menghormati dan mempraktik hak kebebasan beragama di Sarawak. Beliau berucap pada majlis pra-Christmas di Stadium Tertutup Lawas. Terdahulu, beliau menyampaikan mesin dan alat dialisis bernilai hampir RM90,000 sumbangan daripada Sarawak Badan Amal Tenaga Isteri-Isteri bersama Sarawak Energy Berhad. Sementara itu, berucap dalam majlis perasmian Anjong Usahawan Sundar di Pejabat Daerah Kecil Sundar Lawas, beliau memaklumkan RM5 juta diperuntukkan di bawah Agensi Pembangunan Wilayah Utara bagi bantuan enjin sangkut untuk bahagian Limbang. Wakil Ketua Kampung yang ditemui menyambut baik terhadap agihan bantuan tersebut. Saya berharap agar penduduk kampung yang mendapat bantuan ini akan lebih dapat menjalankan aktivitinya dengan lebih baiklah. Anak-anak kampung mudah-mudahan dapat memperluaskanlah mata pencarian yang ada di balik kerajaan ini. Sebanyak 16 buah kampung dari daerah Lawas mendapat manfaat daripada bantuan yang diagihkan tersebut. Pengusaha perkhidmatan bas di negeri ini dinasihati untuk tidak membawa pekerja asing tanpa permit. Tegas Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin, langkah ini diambil bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan mengatakan bahawa jawatankuasa pengurusan
Negeri JPBN telah mengeluarkan beberapa peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua syarikat bas yang beroperasi berkuat kuasa Jumaat lalu. Jelasnya, setiap syarikat bas tempatan mesti memastikan pekerja asing yang ingin membeli tiket bas untuk ke negeri ini mesti mempamerkan pasport yang sah sebelum tiket diberikan kepada mereka. Sementara itu, syarikat bas dan ekspres perlu memastikan pemandu bas tidak mengambil penumpang terutama pekerja asing di sepanjang destinasi perjalanan. Dedah Datuk Lee lagi, agensi penguatkuasaan berkaitan juga telah diarah untuk melakukan pemeriksaan bas bagi mengesan pekerja asing yang tidak sah. Sekiranya didapati bahawa terdapat bas yang membawa pekerja haram di negeri ini, tindakan tegas akan dikenakan ke atas syarikat tersebut. Justru beliau menyeru kerjasama penuh daripada semua syarikat bas untuk mengambil tindakan segera terhadap arahan ini berdasarkan keputusan JPBN Sarawak. Komuniti Kristen Anglican tidak digalak untuk menganjurkan rumah terbuka atau perhimpunan beramai-ramai dalam menyambut Christmas tahun ini. Bishop Gereja Anglican Kuching, wilayah Sarawak dan Brunei, Reverend Datuk Donald Juti berkata, larangan itu bukan untuk menyekat kebebasan orang ramai, sebaliknya arahan tersebut adalah demi keselamatan diri dan orang lain dalam negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Tegas Reverend Datuk Donald Juti, virus COVID-19 masih wujud dalam kalangan masyarakat. Justru semua pihak perlu memainkan peranan untuk memutuskan rantaian penularan pandemik itu. Jadi elok jangan kita buat rumah terbuka, jangan kita buat keramaian yang besar-besar seperti tahun-tahun yang lepas. Kita tangguh itu dulu, kita buat di masa depan, di tahun yang akan datang mungkin. Katanya Tuhan akan sentiasa bersama umatnya walaupun sambutan dibuat dalam keadaan berlainan dari tahun terdahulu. Ke arah itu, beliau menyeru umat Kristian bersama-sama menyambut Christmas dengan norma baharu dan patuhi prosedur operasi standard khususnya penjarakan fizikal. Saya dengan isteri saya, Julita, ingin sekali lagi mengucapkan selamat menyambut Hari Christmas dan Tahun Baru 2021. Reverend Datuk Donald menyatakan demikian di Kuching. Usahawan Sarawak yang memiliki kemahiran dalam pelbagai bidang seperti elektrik, kecantikan atau memotong rumput disaran untuk menyertai SARA-X Technical Excellence Program STEP. Pengurus Besar Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Sentex, Muhammad Syahrin Muhammad Yusri memberitahu ia sebagai persediaan menjadi penyedia perkhidmatan dalam aplikasi khidmat teknikal yang pertama di negeri ini. Muhammad Syahrin memberitahu ia adalah langkah pertama sebelum dinilai dan seterusnya mengikuti kursus pensijilan untuk berdaftar sebagai penyedia perkhidmatan SARA-X. Jelasnya program STEP ini adalah latihan teknikal untuk memperkasa dan mempertingkat sosioekonomi pelajar dan pekerja mahir sekaligus memastikan bakal penyedia perkhidmatan bertaliah dan dipercayai. Beliau memberitahu pemberita dalam program berkenaan diadakan di Auditorium Sentex Kuching. Program STEP membuka ruang pekerja mahir Sarawak mendapat perakuan yang diiktiraf penggiat industri terkemuka dunia dan menjadi platform kepada kelompok pertama penyedia perkhidmatan SARA-X ini. We harap that now with Sarawak, with the Sarawak government with this SARA-X, later we can our service will go to West Malaysia. Harapan saya semoga SARA-X ini dapat membantu rakyat Sarawak, khususnya yang kena orang ada kena pandemik macam tu, yang tiada pekerjaan, dapat membantulah. Antara pengisahan program yang disertai 25 orang peserta dari Kuching itu ialah pengenalan organisasi Sentex komersial dan aplikasi SARA-X, etika kerja dan kemahiran komunikasi. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Nazri di Angkasa Puri. Silakan, Nazri.